sebagai seorang pemimpin akar umbi ataupun di peringkat bawahan, kita semua akar umbi lah. Bukan saya pandang denda saudara Halim tau. I mean, sebagai akar umbi, kita lihat dari sudut itu, apakah nasihat saudara Halim kepada bakal pemimpin negara sekiranya ditakdirkan Perikatan Nasional akan jatuh esok ke lusa ke minggu depan ke, apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. Jangan tipu, jangan kerentong, jangan kencing sini, kencing sana, kan macam mana. Jangan U-turn, jangan roundabout. Silakan secara ringkas Nabi. Pada saya mudah saja. Kita dalam situasi pandemik yang sangat-sangat meruncing, yang sangat-sangat sukar pada hari ini. Kita bukan sekadar ada krisis politik, kita bukan sekadar ada krisis kesihatan, dan kita bukan sekadar ada krisis ekonomi. Dan ianya semua berkait sesama sendiri. Dan harapan saya sebagai rakyat, yang pertama sekali, kita hendak keluar daripada krisis kesihatan ini. Kita harus keluar. Kena ada kerajaan ataupun sesiapa yang menjadi kerajaan selepas ini perlukan satu pendekatan jalan keluar ataupun solusi yang holistik supaya kita boleh keluar daripada pandemik ini dengan keadaan kita tidak terlalu merosakkan sistem ekonomi dan kita tidak mengabaikan perkara lain seperti pendidikan dan sebagainya. Ini adalah antara perkara penting yang harus diberi perhatian pada ketika ini. Sebab kita dah lihat selama 1 tahun lebih ini, kerajaan Perikatan Nasional gagal dalam mengawal pandemik dan segala apa yang dilakukan itu adalah hanya menambah burukkan lagi situasi yang sedia ada. Maaf, sorry saudara Halim, saya terfikir juga. Sebelum ini ada seorang menteri daripada Parti PAS, dia mengatakan kerajaan gagal sebab rakyat gagal. Rakyat gagal membantu kerajaan jayakan rancangan kerajaan. Sebab kegagalan rakyatlah mereka gagal. Dia tuduh rakyat gagal, bukan dia gagal. Macam mana? Saya kira rakyat telah melakukan segalanya, telah melakukan berlaku yang terbaik. Yang kita lihat berapa ramai di kalangan kita yang terpaksa tutup terus bisnes, berapa ramai yang terpaksa diberhentikan kerja, berapa ramai yang duduk di rumah berbulan-bulan tidak ada pendapatan. Dan ini saya kira kalau pemimpin dia tidak mampu untuk melihat ke bawah kesusahan rakyat yang pada ketika ini mereka tidak sepatutnya duduk di tempat tersebut. Dan saya rasa rakyat punya harapan sekarang ni hanya beberapa, ada 2 saja yang ketika ini saya rasa yang paling besar. Yang pertama sekali, keluar daripada pandemik, dan yang kedua, pulihkan semula ekonomi. Dan saya rasa itu pun sudah mencukupi dalam pada ketika ini, selain daripada kita nak menyelesaikan isu-isu seperti pendidikan dan lain-lain, dan kita tak bincang pun pada malam ini pun isu-isu sosial seperti kes perceraian ketika PKP, kes bunuh diri yang semakin banyak, dan banyak lagi yang benda-benda perkara-perkara yang kita tidak ketahui pada ketika ini. Dan kalaupun 2 perkara ini sahaja mampu diselesaikan oleh kerajaan baru, saya rasa itu pun sudah memadai. Dan di samping itu barulah kita memikirkan isu-isu lain seperti sosial dan pendidikan dan sebagainya yang untuk kita keluar daripada pandemik ini. Itu saja saya rasa sudah mencukupi untuk pada ketika ini. Sebab keadaan sekarang rakyat sangat susah, rakyat sangat menderita, tapi kerajaan tidak mampu untuk berbuat apa-apa dalam keadaan seperti, dan kegagalan itu cuba diselesaikan dengan kegagalan yang berganda-ganda lagi, dan kita sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi semua ini, dan perlunya ada kepimpinan baru di dalam menerajui negara ini. Dan saya ulangi lagi, kita jangan buat perkara yang sama berulang-ulang kali hanya untuk mendapat keputusan ataupun result yang berlainan. Ini adalah kerja gila dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang waras. Sekian.